Okay, saya record sekarang juga. Tengah-tengah. Okay. Tengah-tengah course. Okay. Amalina, which one? Saya tak dapat nak letakkan gambar sebab saya online berdasarkan phone je. Sebab tadi saya baru balik tadi. Oh, okay. Baru balik dari sekolah. Oh, okay. Okay, saya pun kat Alustar, so saya tengah kena lockdown juga. Okay. Oh, Siapa orang Alustar kat sini? Tengah dia Saya. di Alustar? Amalina lagi? Saya. Yati, Balkish. Saya Bushra. Bushra, Aina pun? Ya, saya. Okay. Ni siapa? Huawei Pro. Dia ambil gambar. Dia tak selfie, dia ambil gambar. Siapa ni? Boleh share sikit? Saya, doktor saya. Saya siapa? Oh, Rosli. Dah keluar Rosli. Okay. Rosli pernah mengajar 2 tahun? Ya. Okay. Kontrak ya? 2 tahun, 9 bulan. Okay, insyaAllah kalau ada di PLA ni. Apa ni topik bergantung. InsyaAllah. Sekarang tengah mengajar lagi? Sekarang dah berhenti 9 hari bulan 9 hari tu lah. Betul-betul tamat kontrak. Oh, okay. Amalina sekarang tengah maksudnya kontrak juga ke dengan Sultanah Asma ke cikgu ganti ke cikgu macam mana? Ya, ganti sampai bulan 11. Sampai bulan 11. Okay, insyaAllah. Ganti subjek apa Amalina? BM dan geografi. Oh, BM dan geografi. Okay. Okay, Bushra tak ada pengalaman mengajar. Okay, Bushra kata test bagus. Okay, tadi ada saya baca ada seorang tak suka exam, dia suka group work. Siapa? Syifa ke? Dah tukar. Dah tukar dah. Jangan Apa yang betulnya doktor? Saya suka group work. Okay, siapa yang Kalau exam 100% tak relevan lah doktor. Tak relevan untuk kita nak menilai keupayaan seseorang kan. Bukan berdasarkan peperiksaan sebab kita boleh tengok setiap orang tu dia punya penguasaan berbeza. So maksudnya ada pelajar yang dia cepat dapat dan macam pengalaman saya sendiri ada student saya dia macam scanner. Maksudnya dia boleh hafal dalam buku tu sebiji. Dan dia boleh jawab dia punya soalan exam tu sebiji macam dalam buku. Jadi kita nak mencari pelajar bukan sahaja dia hanya boleh menghafal tapi kita nak dia faham. Maksudnya kalau macam tu lagi bagus lah. Maksudnya kita tengok ada sistem peperiksaan tu ada campur dengan kita punya sama ada pembentangan kan. Kita nak melihat kepada soft skill jugalah. Okay. Sekolah Asma, sekolah rendah, sekolah menengah? Sekolah menengah. Okay, memang Asma dia memang pandai lah. Menghafal memang confirm sebab sekolah pandai. Sekolah berprestasi tinggi kan? Ya, betul. Right, sebab dia nak tengok soft skill. Okay, Amalina ajar kelas tingkatan berapa? 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Okay. Okay, ni Amalina ajar berapa tahun? Dah dekat sekolah Asma berapa tahun? Berapa bulan? Sekolah Asma baru lagi lah. Dia 3 bulan macam tu. Okay. Tapi sebelum ni saya pernah dekat sekolah rendah Islam Alustar. Lepas tu sebelum tu juga waktu dekat UM, waktu saya belajar dulu saya ada juga join dengan mengajar slow learner dengan autism. Anak-anak slow learner dan autism. That's really interesting. So different. So dia pendekatan tu berbeza. Maksudnya kita kena ikut apa minat budak tu lah. Ya, sebab macam autism ni dia lain sikit. Maksudnya dia ada satu masa tu dia punya tantrum tu datang. So maksudnya kita kena ikut dia. Jangan, kita tak boleh nak kita tak boleh nak plan apa yang kita nak ajar untuk dia lah. Right, okay. Tadi Amalina, ada siapa lagi tak yang pernah mengajar pelajar berkeperluan khas? Macam pelajar yang autistik? Tak pernah. Okay, tak apa. So, yang tadi Amalina cakap tadi tu untuk faham kita punya pelajar lah. Understanding learners. Right? Okay.
Jadi kita kena tahu pelajar kita dan baru kita boleh ukur ataupun taksir lah macam assess. Macam yang tadi apa Amal ni cakap, kata kalau bad genius tadi dia hanya hafal, dia akan akan transfer sajalah based on hafalan, dan benda tu akan senang meniru pun, right? Dan sekarang ni kita banyak cakap pasal alternative assessment. Kalau okay, apa pendapat semua? Okay, sekejap lagi kita pergi sikit lagi, tapi apa pendapat semua kalau kelas kita tak ada langsung exam? Ada quiz lah, ada quiz dalam 10%. Tapi kelas kita memang tak ada final exam. Apa pendapat anda? Siapa nak share? Siapa nak bagi pendapat sikit? Oh, tak ada. Semua okey kalau saya bagi exam 70% online. 3 jam. Baru nak cakap. Jangan doktor. Maksudnya Betul Kak. Kalau exam 70% cukup dekat USM je lah. Okay. Rosli USM Rosli? Betul. Okay, ni Rosli kan. Sensei Ardi. Habis lagi betul. tadi mengajar. Okay, mengajar bahasa sistem ni. Banyak sejarah. Kamil pun sejarah juga. Hasan? Ya. Ya, saya. Sedang mengajar di sekolah ni di Asyakirin. Ya betul saya. Betul. Ada di Selangor sekarang. Ya betul. Di yang di Banting Selangor, yang kini tempat saya menetap ni di Banting. So kini yang yang kini macam saya berulang-alik daripada sini, daripada tempat tinggal saya ke sekolah lah. Macam tu doktor. Okey. Family pun dekat Banting lah. Ya betul. Okey, alhamdulillah. Okey, tak apa. Sekarang ni okey. Anak murid okey. Ajar bila sekolah integrasi ni, sekolah menengah ke sekolah rendah? Dia gabung doktor. Dia yang mempunyai yang sekolah rendah dan yang menengah jugalah. Dia kira gabungkan dua-dua. Yang cuma di sini dia macam mempunyai yang pengurusan yang berbeza lah. Kiranya yang so yang maksudnya yang macam pihak pengurusan untuk yang rendah tu lain dengan pihak yang pengurusan untuk yang menengah lain. So dia macam lain-lain pihak pengurusan. Yang cumanya dekat satu bangunan yang sama. Macam tu doktor. Oh okey. Tapi kami ajar subjek apa? Saya untuk sejarah bagi PT3 dengan SPM. Okey. SPM sejarah ya? Okay. Ya, saya. Okey. Sejarah sekarang ni banyak dah nak buat alternative assessment. Kan? Apa dia? Pentaksiran alternatif. Untuk yang PT3 ke yang untuk SPM je? Kerja khusus kan? SPM kot rasanya. Banyak SPM. PT3 masih lagi ada lah. Ya, betul. So kalau apa pendapat kalau sejarah dia tak payah nak tanya fakta dah. Maksudnya tak jawab exam dah. Buat kerja khusus, pergi buat lapangan, pergi tengok museum, pergi buat research. Apa pendapat kami untuk sejarah? Tak ada exam dah. Apa pendapat kami? Okey, yang sebaik-baiknya dia memang nak kena dua-dua lah. Ni yang kira yang untuk yang peperiksaan pun ya, dan yang untuk macam kalau yang kerja yang khusus tu pun ya. Kiranya dua-dua ni yang kiranya nak saling-saling yang saling membantu satu sama lain lah. Yang untuk untuk yang macam ujian dan peperiksaan ni dia membantu untuk untuk murid dia faham yang selepas satu-satu bab tu dah diterangkan, dah dijelaskan dengan guru. So yang saya nampak yang kalau pentingnya yang ujian dengan peperiksaan ialah dia yang guru ni dia boleh nak test kefahaman macam murid ni selepas satu topik ke satu bab. Okey. So untuk yang kalau macam yang kalau khusus ni, macam yang kalau bagi kerja khusus ni dia nak membantu daripada nak memperkembangkan dia punya kemampuan untuk dia nak buat macam satu-satu yang kajian
dia macam dia yang para pelajar tu dia perlu nak turun ke tempat tu, dia nak dapatkan bahan sumber. Dan daripada situ dia boleh macam nak buat satu hasil kajian lah. Jadi kami kata kena ada dua-dua lah, kena ada dua-dua. test, kena ada coursework. Ya, dua-dua penting. Untuk yang untuk ujian pelisahan pun penting. Untuk yang coursework, untuk yang kerja khusus yang pun sama penting, doktor. Okey. Ya. Tahu tak kalau kelas kita ni kita buat bukan face to face, bukan online, untuk semua lah. Maksudnya kita punya course kita 60% tugasan, coursework. Okey. 40% exam. Okey. Itu untuk kelas kita lah. Tapi disebabkan kita buat secara online, kita tak ada exam. Tapi kita ada quiz. Ini untuk semua untuk semua maklumat. Suka ke tak suka? Okey, yalah apa yang dia memang ni apa yang tak jangkakan dia lain lah. Dia apa yang disebabkan yang apa yang sesi belajar pun dah macam ni. So yang macam kalau yang ni just pandang saya, jika kita macam nak pergi buat apa macam satu kerja khusus, ialah memerlukan kita banyak nak bergerak. So macam dalam situasi negara kita dan COVID-19 ni, mungkin untuk macam kawan-kawan yang duduk kat tempat-tempat yang mana dia kes ni dah tinggi tu mungkin susah nak bergerak lah. So mungkin coursework tak apa kerja khusus macam susah. So mungkin boleh dilihat pada alternatif lain macam latihan kuis dan juga apa macam latihan dalam apa online lah macam tu. Okey. Kalau saya buat kuis nanti secara online okey ke? Kuis secara online yang sesi kuis tu dia memang kira macam waktu kelas ke mungkin doktor bagi tahu contohnya minggu depan saya akan buat kuis ke memang betul ada sekali. Semua okey. Sekali saja nanti akan bagilah dalam 3 jam masa. Tapi dia jawab dalam sejam saja. Cuma 3 jam tu untuk apa ada setengah boleh jawab. Pagi ada setengah boleh jawab tengah hari contohnya. Tak ada 3 jam. 6 jam. So macam tu. Okey. Faham. Jangan cakap yang lain tak mau cakap. Yang lain tak mau okey semua Boleh doktor. Okey. Okay, thank you Kamil, thank you Amalina. Okay. Sama-sama buat sama. Okay, kita pelan-pelannya. Kalau nanti WhatsApp kita akan kalau biasalah 30 kita ada 30 apa? 35 saya tak tahu sepatutnya saya ada 30 saja. Tapi kita tengok nanti. Termasuk saya 35 so kita ada 34 orang. Okay. Maksudnya biasalah 34 orang nak ambil masa lah. Okay. Saya rasa Sarah saya jadi host juga masa Sarah interview. Kan? Sarah ni Sarah masuk ni kan program reality kan? Ya betul Puan. Okay, Sarah masuk program reality. Okay. Sarah Program reality apa? program reality apa? Cerita sikit Sarah. Amalina nak kenal ni. Ni nanti dia jadi popular ni. Kita tengok nanti. Cuba Sarah. Boleh claim classmate. Cuba Sarah, sikit-sikit orang nak tahu sikit. Okay, saya masuk program reality dan ilmu daya Yatim. Jadi insyaAllah final stage dia 4 hari bulan Oktober ni lah. Jemputlah kepada kawan-kawan yang berkelapangan nanti. TV berapa? TV Al-Hijrah insyaAllah secara live. TV Al-Hijrah pukul berapa? Pukul 10, dijangka pukul 9 malam hingga 10 malam lah akan ni. Tapi akan ada perubahan lagi nanti mungkin ni lah saya maklumkan. Tarikh? Tarikh 4 hari bulan Oktober pun. 4 Oktober. Kena undi ke? Dia ada sediakan 15 seat lah. Saya untuk maklumat Puan, saya ada kembar sebenarnya. Jadi dia pun sama join dalam program tersebut lah. Tapi okay, Sarah pernah mengajar bersama NGO. Macam mana tu? Mengajar kursus ke, kursus subjek akademik ke ataupun kursus jahitan ke, kursus teknikal ke macam mana? Okay, untuk program saya sendiri, sebelum ni saya ambil kos kerja sosial. Jadi memang banyaklah turun lapangan bersama NGO tu. Kalau program yang saya buat tu adalah program jangka pendek lah, pendedahan pembelajaran asas. Contohnya kemahiran mengajar, mengira, menulis,
membaca kepada golongan anak-anak di pasar Filipin Sabah. Oh, okey, di Sabah. Okey. Betul. Okey. Bagus. Okey. Tapi masa tu ada test tak? Test tak macam mana nak tahu kata dia orang ni improve ke tak improve ke? Ada cara test? Memang kita ada buat jugalah di akhir tu kita akan ada buat penilaian, proses penilaian akhir untuk kanak-kanak tu apa perubahan daripada awal kita buat dan akhir tu kita lihat macam mana keadaan dia. Okey. Okey. Nanti lepas ni lepas ambil course ni mungkin Sarah boleh buat secara sistematik lah kan. InsyaAllah. Alfa siapa? Alfa tak ada gambar ya? Tak mau share? Sekejap doktor. Oh, kejap. Setengah cari lagi ya. Okey. Okey. Fika. Tadika swasta. Mengajar tadika. Macam mana challenge? Macam mana nak taksir budak-budak tadika? Syafika ada? Saya. Syafika macam mana? Mengajar di tadika swasta macam mana pengalaman? Pengalaman Alhamdulillah sebab swasta anak-anaknya dia orang lebih dah advance sebabnya ibu bapa dah didik awal. Di mana? Kalau di KL macam international school ke macam apa Kelita Khalif ke okey. Dah 30 tahun bertapak lah macam ni. Okey. Aku rasa nanti jadi cikgu ni kata lah dia tak boleh posting dia nak buka tadika. Apa dia? Doktor? Kalau dia tak posting dia buka tadika. Siapa rasa nak ada tendensi tak rasa? Boleh? Kan, boleh kan? Okey. Muna, saya ingat Muna saya jadi host. Sarah pun. Lepas tu okey, Akmal. Saya ingat Akmal. Ingat Akmal dengan actually Zairo pun saya jadi host. Hebatlah dua-dua orang buat mock teaching. Saya ingat. Okey. Saya pergi go through, sekarang dah 5 suku, kita nak masuk sikit bab apa khusus kita. Tapi basically apa yang kita cerita ni just nak make sure ada macam mana kita faham tentang pentaksiran. Okey, ramai-ramai ni. Siapa kalau ramai-ramai Khairul Afaf. Okey. I think Afaf pun saya host. Teacher Afaf. Okey. Teacher. Okey. So Afaf yang bagi piece ke yang tunjuk yang pegang dagu ke yang sebelah sini pakai cermin mata? Saya tak ingat. Teka sebab tu bagi gambar ramai. Kena teka. Oh, macam tu pula lah. Saya teka yang buat piece lah. Sebab saya masa diorang tengah call, tengah interview Afaf, saya tengah call peserta lain. Tengah call Sarah ke? So go standby masa interview. Okay. Apa ajar teaching 7 tahun mengajar ya? Tingkatan 5. Okey, ni pernah selalu jadi ni lah, cikgu SPM lah, kena cikgu semak SPM. Ya. SPM. Satu kertas berapa ringgit? Satu kertas RM5 kalau writing. Okey, kalau pemahaman? Pemahaman tak ada ke? Dia guna scan front ke bullet ke? Okey. Tak apa. Nanti we talk. Kalau paper tu RM3.50. Okay. Siapa ada pengalaman tanda kertas peperiksaan? Okay. Amalina sempat tak kena tanda P3 ke? Tak jelas lah doktor lain saya tak menanda kertas PT3. Hasan Ya. Oh, Hasan, mana Hasan? Pengalaman menanda kertas PT3. Oh, dapat berapa? Lain saya tak clear doktor. Dapat berapa? Tak dapat duit kot, betul? Okey, betul lah. Kita dapat sekolah base. Ya, tapi dia macam mana? Dia ada cikgu yang conduct. Cikgu tu turun di sekolah. Pentas kawasan.
Diorang nak bagi markah tu. 2016. Maksudnya kenal tak student? Student tu student sendiri ke student tu Student sendiri. Student sendiri. Okey, student sendiri. Masa nak bagi markah tu ada markah kesian tak? Macam mana markah kesian Tengok candidates jugalah. Markah kesian setakat 1, 2 tu ada lah doktor. Apa masa student tak kenal kan? Kalau student memang tak kenal kan sebab bagi nombor IC dengan nombor. Okey. Kalau macam tu tak, kalau masa writing tengoklah, saya tengoklah. Kalau macam markah dia 39, saya tambahlah 1. Macam itulah. Okay. Lepas tu kalau tulisan dia hodoh walaupun dia punya isi bagus, nak marah tak? Cuba untuk tak marah jugalah walaupun dalam hati marah macam tu. Especially yang tak kira word counts lah. Okey, tapi kalau dia punya tulisan cantik, bersih, kemas, lepas tu tapi isi tak ada. Bagi markah tak? Kesian? Tak juga. Okay, these are the important questions sebagai cikgu. Masa kita nak menanda sebagai rater lah, which is good. That's sebab personality, tulisan, cara dia, kalau gaya bahasa, walaupun dia bukan subjek bahasa, tapi gaya bahasa dia sangat lancar, sangat clear, tak ada spelling pun, itu akan mempengaruhi kita lah, akan affect kita sebagai pemeriksa. Kalau Hasan dia kenal student dia, akan sedikit sebanyak dia kenal. Kalau student tu baik dengan dia, selalu tolong angkat buku dia, mungkin tendensi akan bagi markah lebih. Ya, tu kita kenal. Tapi macam doktor sebut tadi kita akan melalui beberapa aspek, antaranya kekemasan dalam menulis tu, kemudian grammar dia tu, dan itulah. Tapi itu untuk bahasa kan, sebab Hasan ajar saya assume bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lah kan. Ya, tapi yang tu saya tak nak PT3 bahasa Inggeris. So basically kalau bahasa memang kita akan tengok lah. Tapi kalau macam sejarah, contoh macam kami, dia bagi fakta tapi fakta dia bahasa dia tak sampai, tapi faktanya ada. Macam mana kami nak bagi markah kan atau tak markah? Test. Siapa lagi buat? Test, hello. Okey. Yang jika memang kira yang fakta-fakta yang dah diberikan tu memang yang betul. So, memang dapat yang student tu, yang murid tu dia dapat markah lah. Yang untuk macam dia punya dari segi penulisan dia macam mungkin tak berapa cantik, mungkin daripada yang tata bahasa dia macam tak bagus. Yang itu kiranya yang mungkin dia boleh nak diberikan markah markah bonus lah. Okey, yang cuma pun markah bonus yang diberikan untuk macam dari segi yang tulisan, dari segi bahasa dia tu pun mungkin dalam 1-2 markah yang sajalah. Yang pentingnya yang untuk yang menanda untuk bagi untuk yang bagi yang khusus atau kerja khusus untuk sejarah ni, dia perlukan ketepatan fakta-fakta dia, dan yang fakta-fakta itulah yang memberikan markah kepada untuk yang markah lah, maksudnya dia punya fakta-fakta tu. Okey, so memang kita tak tengok bahasa sangatlah sebab kita bukan bahasa. Ya, betul. Yang kiranya memang yang untuk yang sejarah ni, yang paling penting, yang seperti mana yang dijelaskan, yang dimaklumkan, ialah dia mesti yang fakta tu dia kena tepat dan betul lah. Yang dari segi bahasa macam mungkin kalau tulisan pelajar tu tak berapa cantik ke, daripada macam tata bahasa dia mungkin kurang ke, itu mungkin nanti boleh pada markah bonus. Markah bonus pun memang tak banyak doktor. Dia biasanya 1-2 tu je lah sebenarnya markah bonus. Dia memang tak boleh nak bagi markah terlalu banyak. Okay. Kalau bagi markah, ini untuk semua, untuk fikir kami pun sekali lah. Kalau bagi markah bonus kat seorang, kat yang lain tu kena bagi tak? Okey. Yelah memang yang
jika yang markah yang diperoleh seseorang murid tu dia mungkin contohnya dalam 38 ke 39, apa yang waktu tu lah mungkin waktu tu lah yang saya boleh nak tengok balik yang hasil kerja khusus dia. Yang ni untuk yang PT3 lah, bagi kerja khusus PT3. Saya akan tengok balik dia punya kerja khusus. Mungkin dan saya mungkin tengok dekat bahagian mana yang saya boleh nak bagikan markah bonus 1 ataupun 2 markah. Okey, yang biasa memang kalau yang memang markah dia 38 atau 39 tu memang saya akan bantulah sebenarnya. Saya akan bantu untuk lepas sebab markah lulus ni 40. Itu. Okey. Jadi kita akan tengok keseluruhan juga lah kan. Ya betul. Apa yang memang saya akan tengok secara keseluruhannya semulalah dia punya kerja khusus tu daripada muka surat pertama sehinggalah yang last yang terakhir lah. Untuk saya tengok boleh bagi markah 1 ataupun 2 untuk markah bonus lah. Okey. So kenapa saya tanya? Sebabnya untuk semua lagi kalau sebab kita akan buat kerja khusus banyak lah basically untuk kelas kita dan 90% akan jadi coursework. Akan buat projek, akan buat item analysis, akan buat benda, macam tugasan yang hantar, kita tahu siapa yang hantar, kita boleh kenal dan kita boleh tengok personality dalam kelas ataupun basically effort yang diberi kalau buat tugasan and everything. Okay, tapi kalau bila kita nak bagi markah dan 10% tu ialah exam. Selalunya exam memang macam tu lah, kita susah nak bagi markah, especially quiz yang 10% and everything tu, kalau markah dia 10, kalau markah dia 4 sajalah. Tapi yang boleh bagi markah yang katanya markah kesian tu, bila kita moderate everything, kita tengok ada macam tadi Afaf pun cakap kalau 39 tu B minus dan PGDE tak dapat B minus, kena dapat B plus minimum kot tak salah ke B minus fail, kena repeat. Okay, jadi tentulah yang kita akan tengok dan macam ni kita nak bagi. Kalau kita bagi satu kat semua kat satu student, adakah kita kena bagi kat student lain? Itu sepatutnya kita lebih kepada sifat equity daripada equality, ataupun kita kata adil dan saksama kan. Kita lebih kepada sifat adil dan saksama. Saksama tu maksudnya kita bagi kepada siapa yang perlu. Adil dan sama rata bagi. Kalau kita bagi satu dekat Liana, saya bagi juga kat Amalina dan juga saya bagi juga kat semua kat Niza, Alfa, dekat Syahira, dekat Erika. Okay, semua walaupun Erika dah dapat 99. Kalau saya tambah 2 markah kat salah satu student yang memang dah nazak tu, saya tambah 2 markah yang Erika katalah dia dapat 99/100 lah. Kan? Saya tambah 2 markah dia dapat 101 lah. Okay, jadi kita lebih kepada kalau dalam pengguran nanti kita ada sifat test fairness. Test fairness tu keadilan dalam ujian. Kita lebih kepada adil dan saksama. Saksama kita bagi kepada yang memerlukan. Kita bagi kepada B40. Kita tak bagi kepada T20. Faham kan? Ya. Yeah. Okay. Okay, any comment? Any comment ke? Ada apa-apa nak tambah? Fadlina, Macang Kelantan ke? Fadlin, sorry, Nur, panggil Nur. Okay. Nur. Ya, saya doktor. Okay, Slim. Skim latihan satu Malaysia? Ya, skim latihan satu Malaysia. Oh, okay. Masih ada ke skim ni? Setahu saya selepas diganti pemerintah lain, dah tak ada dah program ni. Oh, okay. Yang tukar jadi nama lain lah. Tapi benda yang sama lah kan? Konsep yang sama. Chubby ke fat ke? I'm just kidding. Okay. Bird nak cakap. Bird saya nampak tadi Bird punya ni pun tak berapa nak okey keluar masuk. Protege? Ya, dia tukar jadi protege. Okay, Rosli ya tukar jadi protege. Sensei kata tukar jadi protege. Yalah kan, protege prihatin. Protege. Nice name. Okay. Bird ada. Bird tadi saya nampak on off saya apa? Nama apa ni lah internet. Bird orang mana? Bird dan Erika. Halo doktor, selamat petang. Selamat petang. Iya,
Saya asal daripada sekarang ini berada di Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Ya, Sabah okey ke? Siap okey ke? Sabah macam Alostar juga kan? COVID ni. Sabah sekarang ini masih okey, cuma di bahagian Lada tu dan Tawa tu mungkin mereka sudah kuasakan untuk PKP lah. Ya, sebab dia punya case COVID-19 kan dia melonjak naik. Ya, cuma di kawasan Kota Kinabalu ini kan dia masih okey lah. Aktiviti masih berjalan seperti biasa. Okey, baik. Bert, take care ya. Bert cakap kat sini, pendapat Bert tentang exam boleh menguji kefahaman pelajar dan keberkesanan pengajaran guru, betul? Tapi tidak mampu menilai keupayaan sebenar seseorang. Memanglah, fahamlah. Okey. Nanti yang ni pun kita akan sembang juga ya. Sama ada dia boleh menilai betul ke tak keupayaan sebenar seseorang. Kita faham kalau exam sekali saja, kebetulan masa tu pula dia nak sakit, tapi dia sepatutnya pelajar A, tiba-tiba dapat jadi pelajar B-. Okey, faham itu yang apa maksud yang dan itu ada beberapa discussion lah yang kita nak make sure supaya bila kita menilai tu kita at least dapat yang terbaik lah, mengukur secara berkesan. Yang sakit apa semua tu semua yang itu diluarkan oleh kita lah. Okey. Erika asal mana? Saya dari Sarawak. Okey, Erika daripada Sarawak. Erika pun mengajar tahun 4 maksudnya ada sekolah rendah, ada sekolah menengah ya? Masa lepas saya habis praktikal tu, saya diberi peluang untuk mengajar tahun 4. Lepas tu baru saya masuk sekolah menengah untuk mengajar tingkatan 4 dan 5. Okey, sekarang adakah Erika masih mengajar? Ya, saya masih mengajar untuk Form 6. Okey, Form 6. Okey. Form 6 STPM ya? Ya. Okey. Kalau Form 6 ni, Erika ada mengajar okey, tak apa, yang tu kita sebab dia punya discussion banyak apa Form 6 ni. Form 6 ni lebih kepada kelas peperiksaan kan. Jadi mungkin tak Erika buat banyak kerja kursus ke ataupun lebih kepada mengajar ke arah test ke macam mana? Sebab orang sekarang kan ikut sistem penggal, sistem SEM 1, SEM 2 dan SEM 3. Kalau SEM 2 tu dia orang lebih kepada teori. Kalau SEM 3 dia orang ada buat PBS, pentadbiran berasaskan sekolah. Jadi sekarang kami orang tengah fokus untuk PBS lah, dan di tahun depan nanti dia orang akan SEM 3 untuk exam seperti biasa. Okey. So mereka STPM juga ada pentadbiran berasaskan sekolah, pentadbiran psikometrik, kurikulum semua ada ke? Di tingkat sekolah? Okey. Jadi kalau pentadbiran berasaskan sekolah, selalunya Erika tanya apa jenis-jenis pentadbiran yang dia tanya kalau di dalam darjah lah, dalam kelas? Kalau untuk pentadbiran berasaskan sekolah tu, dia lebih kepada kerja khusus assignment dia orang yang memang dah sediakan rubrik. Ada rubrik ya. Okey, rubrik Okey, Erika mention pasal rubrik. Rubrik menarik juga, nanti kita akan bincang kita guna rubrik bila nak bila rubrik jenis apa yang Erika guna? Kalau Erika tahu jenis-jenis rubrik. Rubrik tu kita dibuat oleh jawatan kuasa. Macam saya ajar subjek pengajian perniagaan. Jadi jawatan kuasa pengajian perniagaan yang akan buat meeting. Lepas tu mereka akan keluarkan rubrik. Tapi buat masa sekarang mereka belum lagi keluarkan full rubrik lah. Cuma ada soalan saja. Okay, thank you Erika. Thank you for sharing. Ya, rubrik pun salah satu konten dalam silibus kita lah. Oh, okey. Last but not least, sebelum kita berhenti, rehat solat asar sekejap. Imahnya. Imah 5 tahun. Imah mengajar. Ya, saya. Oh, Imah duduk mengajar di mana dan duduk di mana? Saya mengajar di Sekolah Rendah Islam Tarbiyah Al-Auladiyah. Ubur Panjang. Ubur Panjang. Pendang. Ya. Oh, okey. Saya ayah saya orang Pendang. Okey. Pengalaman macam 5 tahun. Semaya. Ya.
Ni apa? Hari Guru ke? Jamuan akhir tahun Doktor. Oh. Best Ada madunya. Okay. Ada comel lah. Okay. Oh, okay. Ini Alfa ke? Alfa dah share gambar. Okay, Yes, Alfa. betul. Okay. Okay, thank you Alfa. Okay, Muna. Niza. Okay, Niza mengamal. Oh, 7 tahun. Sama ke? Islam sama sekolah ke? Ya, Ke sama betul. dengan Niza sekolah di Penang ke? Ya, sekolah pernah sama dengan Imam. Ajar sekali. Sekolah. Ajar sekali. Okay. Tapi bila dapat di PLI ni akan tetap insyaAllah ya? InsyaAllah akan ditetapkan. Okay, amin. 7 tahun. Okay, mesti banyak pengalaman nak share untuk pentaksiran semua. So kita, Atikah tiada pengalaman mengajar, no problem. Saya macam pernah nampak Atikah tapi tak tahu kat mana. Muka familiar. Okay, Ida. Okay guys, sekarang 5.32, kita balik 5.45. Solat sekejap. Okay, siapa yang nak rehat dulu sekejap. 5.45 kita masuk balik ya. Alright. Okay, Assalamualaikum. Okay, baik doktor. Sekejap lagi saya nak cakap dengan Cikgu Hernani. Kejap lagi. Saya perasan. Okay.
Okey. Orang ramai juga dah masuk. Saya lupa tutup recording. Tak apa. Oh, okey, Munirah tanya bila rehat sekejap sepatutnya leave meeting atau biarkan saja. Boleh ikut internet masing-masing, ikut keselesaan masing-masing. Akif pun ada masalah internet. Okey, kita faham. Kita faham, kita cuba. Tapi saya pernah buat dengar kan saya tengah bercakap sambil okey, saya dah ambil saya punya ni. Kita cuba sebenarnya saya pernah buat satu masa PKP dulu, saya ingat lagi. Saya buat banyak pakai WhatsApp. Ada yang faham, ada yang okey. Bukan dua kot yang tak berapa suka lah bila buat grup WhatsApp. Saya faham WhatsApp tired. Saya pun lagi penat bila mengajar pasal WhatsApp. Kita nak discussion and everything. It's really hard. Okay. Tapi kalau worst come to worst, WhatsApp. Okay, Cikgu Nani cakap ke? Saya tak dengar apa-apa. Sekejap. Saya tak cakap apa lagi, Doktor. Oh ya ke? Sebab nampak dia tengah speaking. Oh, okay. Tapi tadi saya kita stop kat Cikgu Hernani last kan. Cikgu Hernani duduk Digitra ya? Duduk Digitra? Digitra? Changlun. Oh, Changlun. Tapi mengajar. Okay. Sekolah mana Cikgu Hernani? Saya mengajar banyak buah sekolah, Doktor, sebagai GST. Maksudnya saya belajar mengajar dia Kubang Pasu, contoh sekolah yang saya pernah macam SMK Changlun. Okey. Lagi SMK Jitra, Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Dan yang memang Sekolah Menengah Megat Dewa. Okey. So kalau tadi siapa tadi? Kalau Niza dengan Imah 5 tahun 7 tahun, Cikgu Hernani? Agak-agak berapa tahun? Dalam lebih kurang 10 tahun. Okey. Ni memang kita boleh panggil super senior lah, cikgu kan. Cuma sekarang ni bila dapat ADPLI akan masuk dalam servis insya-Allah ya. Okey. Thank you. Cikgu ajar bahasa Melayu ya? Okey, amin. Ya, betul. Cikgu ajar bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu dan sejarah. Okey.
Oh, sejarah tadi macam yang kami cerita nanti nanti boleh share lagi pengalaman masing-masing. Menarik. Balkish nanti tambah ya. Balkish isi ya. Okey, Balkish tak apa, Balkish duduk dengar kan. Tuduh saya dah sengit-sengit dah. Tak apa. Okey. Sekarang saya nak share balik apa okey, kita punya ni. Okey. Sebelum lagi. Tadi Padlet, okey. Okey. Sambil-sambil ya, siapa yang tengah nak masuk saya faham, baru lepas solat, okey. Boleh join pelan-pelan. Okey. Saya nak tanya pendapat tentang, okey. Apa jawapan dia untuk soalan ni? Doktor. Lagi? Apa jawab lain? Two zero two four. Semua betul. Siapa kata? Alfa kata semua betul? Ya. Semua betul. Ya, semua betul. Okey. That's interesting. Okay, ada lagi tak yang jawab lain? C kot. C ada yang kata 0024. B. Oh, B ada yang cakap memang dia tengok dari segi meaning. Bukan dari segi maksud pula bagi segi literal bahasa perkataan dia kan, nombor. So dia lebih kepada bahasa lah, 2024. Kalau yang jawab A dia matematik lah. Kan? So kalau yang jawab semua Kima jawapan kata tak ada jawapan yang salah. Terima semua jawapan dengan justifikasi. Oh, D kot. 2044. 24. Tu kalau setengah dia guna pendekatan setengah-setengah. Kan? Ya. So dia kena justify lah. Kalau yang jawab A kenapa? Dia guna silibus matematik lah. Kan? Kalau dia cikgu bahasa Melayu? Saya jawab B. Atau bahasa Inggeris? Saya jawab B. Siapa jawab B? Sensei Ardi jawab B. Ya. Okay. Sebab lebih kepada bahasa lah. Bahasa. Dari segi bahasa dia 24. Okay. Kan? And then yang C dengan D tu kalau pendekatan dia separuh-separuh lah. Boleh ke macam tu? What do you think about the answer scheme? Sebab tadi dia kata dalam skema jawapan kata terima tiada jawapan yang salah. Terima semua jawapan dengan justifikasi yang relevan. So apa pendapat anda tentang skema jawapan tu? Kalau mengikut sains doktor, dia mengira berdasarkan pemerhatian murid. Oh, okey. Yati kan? Yati ajar sains kan? Ya, saya. Okey. Yang tadi saya. Okey, pemahaman murid. So, kalau macam tu jawapan Yati apa? Bagi saya semua betul. Memang kalau dalam sains dia ada skema jawapan yang kita kena terima semua jawapan murid. Betul. Okey. Menarik. Ni bila cikgu sains masuk memang okey. Jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini? Kita ikut sains kan? Ikut sains tadi. Kalau saya pilih A. Okey. Hasan pilih A. Okey. Sebab Hasan buat test, bila Hasan buat test, Hasan berdasarkan subjek apa? Bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris 2024. 2024 betul lah, 2024 kan? Betul kan? Okay. Nombor ni. Kenapa tak B? Dalam bahasa. Bahasa dan nombor lah. Bahasa dan nombor. Okay. So yang ni kalau ni word number kan? Kalau dalam silibus matematik. Tadi macam Yati kata sains boleh semua. Okay. So basically bila kita nak buat test, apa benda yang penting dulu? Ini warm up lah, warm up. Kita tak masuk lagi apa-apa pun. Tapi kalau kita nak buat test lah soalan ujian, apa benda yang kita kena tengok dulu? Question.
Question, okay, di question tapi tadi kita refer balik kepada siapa? Kepada apa? Refer kepada soalan. Soalan, okay, soalan question, okay. Tapi ni soalan dia kan? Tapi bila kita buat soalan, kita nak buat soalan berdasarkan apa? Kata kunci. Tahap murid lah. Tahap murid, kata kunci, okay. Tapi yang lagi penting, yang perlu dilihat, Kefahaman murid. Kefahaman pelajar JSI. JSI, okay. Kefahaman pelajar lain, JSI lain. Okay, JSI apa benda? JSI contohnya mengikut format dia punya apa benda tahap JSI maksud bahasa penuhnya apa? Kalau yang kawan-kawan yang tak pernah mengajar ni, JSI bagi tahu sikit sensei. JSI maksud penuh dia apa? Jadual? Spesifikasi? Apa hilang-hilang doktor? Suara. Jadual spesifikasi ujian. Okay, yes. JSI, JSU. Okay. Okay. Jadi bila kita ada JSI tu, kita basically kita buat based on apa? JSI. Menggunakan bilangan aras ni kefahaman student sama ada tahap 1 hingga tahap 5 macam tu. Okay, sebelum student tu sebenarnya apa-apa yang kita tengok. Kalau dekat dalam kolom JSI tu ada apa? Paling hujung sekali. Paling hujung sekali. Kejap dah lupa dah tu sebab sem ni tak apa ni. Tahun ni tak buat ni soalan. Okay, tak apa. Kalau macam tu okay. Kalau kita buat soalan, kita tengok basically tujuan. Tujuan tu ialah kandungan silibus kita lah. Okay, kandungan silibus kita tu reflect kepada subjek kita nak ajar apa tadi kan? Ya. Yeah. Okay, tadi Yati kata sains. Sains, okay. Sains memang boleh jawab semua dan memang semua jawapan terima sebabnya dia perlu bagi tahu dia perlu explain lah, dia perlu argue kan. Argument, dia kena bagi tahu sebab apa, based on evidence lah. Okay. Kalau matematik tadi dia based on, okay, 2024. Dia nak lebih kepada menterjemah apa perkataan tu kepada bentuk digit, angka lah. Angka. Okay, kalau yang tadi 2024 yang lebih kepada bahasa, pemahaman bahasa. Ada 20 dan 24. Jadi B boleh diterima, right? Jadi banyak cikgu bahasa yang cakap B lah. Jadi right. Sebenarnya dalam silibus kita nak ukur kefahaman dia tahu tak? 20 tu maksudnya apa? 24 tu maksudnya apa? Okay, basically apa yang kita nak cakap kat sini, kita buat soalan balik kepada tujuan. Purpose kita based on GSI tadi lah. Apa kandungan dia, kat hujung sel tu kita mesti tulis konten dia, subtopik apa. Kan? Kemudian baru ada aras yang kita nak ukur. Okay, so far so good. Okay. Yang ni pula. Apa pendapat anda tentang item-item ni? Actually item satu je sebab yang ni saya ambil daripada slide tu. What do you think of the item? Satu item ni lah. Item rasa buah ini ialah ada dua soalan betul. Okay. Rasa buah ini ialah masam. Betul? Masam. Ya, masam. Subjek sains tahun 1. Masam. Kalau harum manis? Harum manis. Manis. Harum manis tak pernah rasa. Manis doktor. Buah apa pun. Apa dia? Kalau dia masak dia manis. Kalau kata dia letak buah tak masak dia masam. Jawab masam, tak kira lah buah harum manis ke apa pun. Tengok dari segi warna. Tengok daripada rupa, gambar. Oh, manis. Makan masam. Hijau masam doktor. Oh ya, mesti masam. Hijau masam, kuning manis. Dalam konteks ni tengok kepada visual. Okay. Kalau soalan sebelah ni, ikan buah warna hijau. Buat Apple. Enas bukan? Yes. Sebab bila dia ada dua gambar ada satu gambar sebelum tu warna hijau, kita akan set untuk masam. Okey, sana kita mute Sat. Lepas tu kita
Okey. Sekarang ni cuba unmute, siapa nak bercakap, cuba unmute. Cuba tengok sebab tadi dia bergema. Saya pun boleh dengar suara saya bergema balik, echo. Siapa cakap jawapan nanas boleh diterima? Awal nanas pada hijau. Kalau ikutkan ketiga-tiga tu betul doktor. Kan rambutan ada warna hijau. Sebelum masak semuanya berwarna hijau. Kan? Apple terus berwarna Dengan nanas. merah dan hijau. Apple kuning ada kan? Tiga warna ni macam mana ni? Dia Cikgu berdasarkan pemerhatian doktor. Okey, kalau saya berdasarkan visual, apa yang terlintas dalam kepala saya, itu dah akan saya jawab. Contohnya macam apple selalu warna hijau je. Sebab memang suka apple hijau. Okey, kalau lah student tu jawab nanas sebab dia tengok kat rumah dia, mak dia tengah tanam, dia angkat beli warna dia kat luar warna hijau. Memang banyak kalau kita pergi kasih Tesco ke ada juga nanas warna hijau kan? Yang dah siap, dah dekat stock, dah dekat rak kan? Ada doktor. Kalau dalam sains dia kira soalan kebat. Okey. Sekiranya dua soalan ni diletakkan sekali, buah budak tengok buah pempelam tu warna hijau, dia akan set dah dalam minda dia kata itu masam. Jadi bila dia tanya buah warna hijau, dia akan fikir masam tu dulu. Okey. Kalau tadi Cikgu Hana ni cakap rambutan warna hijau, boleh juga kan? Rambutan ada juga warna hijau. Rambutan masam tak? Rambutan yang belum masak. Dia masam rambutan tak? Kalau warna hijau dia kelat. Bijak. Kelat. Okey. Tak apalah. Tak ada dalam jawapan tapi kebat lah. Ni kebat lah kan. Puan Yati, Cikgu Yati. Okey. So, okey. Kalau dari segi pembinaan item, kalau kan ada dua jawapan yang boleh diterima ataupun satu jawapan boleh diterima, tapi jenis item yang kita guna ni item multiple choice. Maksudnya satu saja jawapan yang betul. Itu menunjukkan item ni item kurang berkualiti lah. Itu dari segi pentaksiran. Dari segi prinsip pembinaan item, ada isu lah dengan dua soalan ni. Okay. Sebabnya bila ada je student jawab manis, tapi ada kemungkinan manis boleh diterima. Katalah tiba-tiba bukan. Yang minggu tu kita faham lah semua argue sebab ada gambar warna hijau, nampak warna hijau dan memang common sense-nya masam. Tapi kalau betul dia jawab manis, kan tadi Cikgu Yati kata semua jawapan boleh diterima. Kita nak penalize ke student yang jawab manis? Penalize maksudnya kita tolak markah Kita kata masa ni correct, salah dia buat pangkah kan tapi ni. Jawapannya ialah masam. Alfa? Alfa nak cakap ke? Kalau macam ni, nanas. Buah yang berwarna hijau. Kalau katalah nak juga tanya soalan macam ni kan, rasa buah ini ialah apa? Apa kita boleh guna untuk ganti yang nama apa? Pelam ni. Mangga ni katalah kalau banyak sangat banyak sangat contradiction kan. Ramai ada yang kata manis, ada yang kata masam. Tapi sebabnya subjek ni subjek tahun 1. Topik dari manusia dan pelajar tahun 1 kita tak mau macam katakan dia salah sebabnya. Dan zaman sekarang ni kan lebih kepada kita nak merangsang minda mereka supaya berfikir. Kalau kita terus kata salah, dia di end macam lepas ni dia akan rasa macam dia punya limitasi lah. Dulu tak apa, kita memang ada skema jawapan dulu. Masa zaman kita masih ada skema jawapan. Mangga masam. Ini tapi zaman sekarang bila budak-budak dah makin curious, makin berfikir, otak mereka dah kan, sel-sel otak dah berhubung. Kalau macam ni nak ganti soalan dengan apa? Kalau kata nak perlu juga untuk diri manusia ni. Sebab saya buat untuk sains tahun 1 walaupun cikgu kita banyak pada bahasa Melayu atau subjek bahasa, tapi
just kita decide, kita cuba fikir. Kalau nak tanya soalan macam ni, nak ganti dengan soalan apa? Tapi still lagi topiknya dari manusia. Dan kat sini dari rasa lah yang kita kan, yang kita nak ukur. Okay, kalau saya doktor tukar gambar je, mangga ni tukar kepada apple hijau, senang, budak tahu. Sebab apple hijau memang masam. Okey, tukar jadi apple hijau. Okey, tu okey, cadangan bagus, cadangan betul. Tukar stimulus lah. Ini kita panggil stimulus kan? Stimulus, ya betul. Kan? Ataupun perangsang. Kalau dalam bahasa Melayu, perangsang atau rangsangan. Stimulus. So kita tukar gambar ni jadi apple hijau. Apple hijau. Okey. Okey, kalau yang ni? Ini dari segi berwarna hijau, kita tengok dari apa? Dari penglihatan lah kan? Kita nak tengok penglihatan tapi tak semestinya kita ukur buah. Apa lagi yang kita boleh tanya dalam guna multiple choice, soalan aneka pilihan. Tapi kita nak tengok dari penglihatan. Instead of semua benda ni. Sensei Rosli nak jawab lagi kan? Tengah fikir. Tengah fikir. Cikgu Yati? Bagi bentuk ataupun warna boleh, tapi pilihan jawapan mesti letak benda yang tidak boleh dinafikan. Betul? Tidak boleh dinafikan. That's right. Itu okey. Itu satu prinsip lagi untuk pembinaan multiple choice lah. Okay, nanti kita akan go through semua ni dalam setiap kita punya content. Tapi ni just nak warm up lah. So basically, ini berdasarkan kisah benar ya, soalan ni. Soalan ni berdasarkan kisah benar masa PKP hari tu. Semua cikgu masa nak guna Google Doc, Google Form. Jadi dia orang buat soalan ni. Dan dia orang test soalan ni memang kalau kita buat item analisis, soalan ni soalan bermasalah lah. Dan perlu cadangan dia, bila kita analisis, cadangan dia perlu di-revise ataupun diubah semula. Diperbaiki, ditambah baik soalan ni. Dua-dua soalan ni. Okay. So, kita boleh kata juga mungkin cikgu baru. Ataupun memang tak ada pengalaman menulis item. Okay. Item kat sini maksud kita question lah soalan. Okay, ini item ni kita punya term dalam pengukuran selalu kita cakap item lah. Item ni basically question ataupun soalan lah. Okay. Okay. So, first kita tengok dulu subjek. Kan kita tadi first kita tengok subjek apa nak tanya. Topik apa. Dan ada tak soalan lain yang boleh gantikan soalan ni tapi still lagi mengukur topik yang sama. Dari manusia. Okay. Okay. Class first. Sebab kelas kita memang unik lah this semester. First time kelas GPLI buat online. Jadi macam saya kata tadi, kelas kita tak ada final exam. Final exam yang 40 markah tu. Okay. Sepatutnya betul-betul tak ada final exam, semua orang ada peluang untuk dapat A. Maksudnya tak mustahil. Berapa orang dalam kelas kita? 33, sekarang ni 32 orang. Ni akan maksudnya boleh dapat A lah. Okay. Jadi kita nak yang saya share dalam online learning. Dah buka ke online learning? Buka dah. Okay, saya share. Tak apa kalau tak buka sekejap. Dalam tu saya ada share ke apa? Syllabus. Okay, sekejap. Kalau ni saya tahu saya ada lebih lah student sebabnya okay, dah 31 dah. Sebab sekarang kita ada 32 student. Ada tak siapa yang nama tak ada kat sini bagi tahu saya ya?
Yang pangkah tu macam mana Doktor? Yang pangkal tu saya masukkan manual. Dia tak scan. bukan. Maksudnya yang ni. Saya masukkan secara manual. Oh, okay. Maksudnya kalau saya nak, maksudnya kalau saya dah masuk, saya tersalah masuk, saya boleh cancel lah. Maksudnya, oh sebenarnya Hassan tak datang pun. Tapi saya dah termasukkan dia jadi datang. So saya boleh pangkah dia jadi absent lah balik. Boleh faham? Okey Doktor. Yang ni macam saya dah tolong scan lah. Saya dah tolong scan. Okay. Okay. Ada tak nama yang tak ada? Just sementara kita kat page ni, sebelum saya pergi ke online learning. Yang nama dia tak ada kat sini, kejap lagi bagi tahu sebab saya ambil kedatangan manual. Okay. Okay, saya assume semua okay. Sebab saya sekarang saya ada 32 kan. Dalam apa? Dalam kita buat online ni. Setakat ni saya masuk satu course syllabus. Pasti semua benda akan masuk dalam situ lah. Okay. Kalau tak dapat akses bagi tahu ya. Okay. Saya tak mau go through detail sebab ini boleh baca sendiri. Dia dalam bahasa Inggeris. Tapi kursus kita boleh jawab dua bahasa lah. Boleh buat dalam dua bahasa. Okay. Cuma bila kita buat syllabus dalam apa sistem, dia kena buat dalam bahasa Inggeris. Okay. Okay. Ini course learning outcome. Saya cakap betul-betul apa sambil kita buat syllabus sambil saya relate dengan course kita sikit. Macam yang kita tadi kita kata kita relate dengan subjek apa nak tanya. Okey, dalam subjek itu pula ada hasil pembelajaran. Ini siapa yang pernah ada pengalaman mengajar mesti pernah dengar hasil pembelajaran. Yang ni learning outcomes lah. Kalau ni hasil pembelajaran kursus kita lah. Okey, apa yang kita kena buat. So jadi soalan kita, assignment kita semua based on learning outcome yang keempat-empat learning outcome ni lah. Hasil pembelajaran kita. Okay, first kita kata kita describe concept of educational measurement and assessment. Okay, yang ini kita guna verb dia describe ataupun menjelaskan ataupun menghuraikan ataupun mencirikan. Describe. Okay, yang ni maksudnya kita tanya konsep lah. Konsep pengukuran dan taksiran. Okay, kemudian kita kata practice. Ethically practice. Okay, amalkan ataupun lakukan amalkan buat latihan. Okay, melatih konsep untuk kita praktikkan dalam bahasa Melayu. Praktikkan secara beretika konsep-konsep dalam pendidikan, pengukuran dan pentaksiran dalam pendidikan. Okay. Sebab pentaksiran ni ada banyak. Dalam psikologi pun boleh kita taksir, kita nak tengok personality. Okay. Tapi dalam pendidikan, kita lebih kepada pendidikan lah. Cuma sekarang ni bila kita cakap dalam PBS, kita ada kan pentaksiran psikometrik. Itu basically pentaksiran psikologi juga tu. Okay, jadi dia overlap lah. Okay, and then kita kata ethically interpret. Menginterpretasi secara beretika. Okay, results. Maksudnya hasil pentaksiran yang kita dapat berdasarkan tujuan pengajaran kita. Instructional purposes. Ini maksudnya tadi tujuan kita balik lah. Kita nak tanya subjek apa, deria apa. Deria apa pula, topik apa. So topik deria. Okay. Okay. Dalam topik tu kita maksudnya pelajar perlu membuat perbandingan. Itu dia punya hasil pembelajaran. Apa-apa saja kita nak buat, test yang kita nak buat, kita mesti based on tujuan.
Tujuan tu dari segi learning outcome, dari segi objektif pengajaran, dari segi kandungan kurikulum. Okay, itu tujuan. Apa-apa je nak buat, mesti kena back kepada apa tujuan, apa purpose kita. What's the purpose? Okay, and at the end, kena construct assessment instrument. And you guys kena buat sendiri alat pentaksiran. Dan sama ada dari segi ujian, dari segi kerja khusus. Nanti kita akan bincang lagi. Yang ni sebabnya yang ni mungkin kita akan combine dengan group instructional design. Semester ni ambil juga instructional design kan? Ambil dengan siapa? Dr. Siti Nazwa ke Encik Shah? Encik Muhammad Shah Kamaruzaman? Siapa ambil dengan Dr. Siti Nazwa? Siapa tak ambil dengan saya? Okay, soalan saya, siapa tidak ambil esok ada satu kursus instructional design, tak salah. Siapa tak ambil dengan Dr. Siti Nazwa? Tidak ambil dengan Dr. Siti Nazwa. Esok bukan Lagi innovation ke doktor? Teknologi tu, sorry. Teknologi. Dengan Dr. Dr. Siti Nazwa. Dengan Dr. Semua Siapa yang ambil dengan Encik Shah? Ada tak yang ambil dengan Encik Shah? Bahasa Melayu semua ambil dengan Dr. Siti Nazwa, doktor. Okey. Kalau macam tu, ni lah. InsyaAllah kita akan buat yang nombor 4 ni lebih kepada ni. Kita akan collaborate dengan kelas Dr. Siti Nazwa. Satu tugasan untuk 2 kelas. Tapi lain-lain kelas dia tengok aspek lain-lain bila kita nak bagi markah. Bila kita nak assess, kita assess benda berbeza lah. Sebenarnya kita ada satu tugasan, insyaAllah kalau semua berjalan lancar, kita akan buat satu tugasan yang sama untuk 2 kelas, tapi 2 kelas ni akan tengok aspek berbeza. Saya akan tengok lebih pada aspek assessment, Dr. Siti Nazwa akan lebih tengok pada aspek teknologi lah. Okay. Ni just nak bagi tahu sikit lah. Okay, this construct assessment instrument based on sound testing principles and practices. Sebabnya kita ada prinsip-prinsip dalam pengujian dan kita ada amalan-amalan yang bagus lah untuk dalam pengujian. Okay. Ini untuk tengok sendiri bila masa, sebabnya kita ada satu tugasan presentation. Untuk course ni kita ada presentation. So kita sama ada boleh kita akan buat group work. Dan group work tu nanti saya akan bagi pilihan macam mana nak buat. Sekarang tengah-tengah kenal lagi kan. Masing-masing tengah kenal sama-sama sendiri. Kita dah kenal lah. Macam tadi Niza dengan Imah kenal sama-sama sendiri. Okey. Yang lain masih lagi nak kenal antara satu sama lain. So that is important tu. Kalau nak buat group work, kena cari geng yang betul-betul kamcing. Sebabnya bila buat group work, dia akan ada masalah lah. Especially online ni. Dan bila ada masalah dan saya memang akan tengok contribution. Kalau ada je kawan yang komplain kata seorang tak buat, dia akan dari segi keadilan dalam penafsiran tu, kita akan make sure markah yang kalau memang konsisten kita dah siasat and everything memang tak contribute, akan tolaklah markah walaupun group tu kumpulan. Jadi saya nak cakap betul-betul kita ada satu group kumpulan untuk tugasan berkumpulan untuk presentation. We have this assignment. Kita akan buat secara berkumpulan dan berdasarkan topik-topik yang dalam syllabus ni lah. Ada topik yang saya akan cover sendiri. Contohnya nombor 1 ni saya akan cover. Okay. And then basic statistics pun saya akan cover. Mana tu? Ni nombor 4. Okay, saya akan cover. Jadi yang ni tak boleh pilih lah. Cuma just tahulah these are the things that we're gonna talk about in this course. Yang lain tu boleh pilih lah. Okay. Tapi nanti saya akan bagi dalam Google Form, Google Doc untuk pilih based on kumpulan and everything bila masing-masing dah kenal. Okay. Ini saya nak bagi tahu, ini ialah kita punya content. Dan yang selalunya student tak mau buat ialah reliability. Tapi sebenarnya bila reliability bila dah faham, yang ni akan senang saja dia punya ni. Walaupun nampak panjang, nampak banyak, tapi sebenarnya benda tu berkait lah. Contohnya 9.3 ni sekali dengan 9 sampai 9 sampai 9.322 ni.
benda ni sekejap saja nak isi. Saya cuma bagi tahu sikit, nampak banyak. Pernah tengok ke split half, pohon skapa and everything? Saya rasa ada yang pernah go through pun. Kalau tak ada tak apa, we go through together. Do not get stressful. Do not be stressful. Okay? Dan yang paling penting yang ni kita nak tengok validity validation. Dalam pentadsiran, ini ialah kita punya foundation. Bila kita nak buat sesuatu, kita perlu melihat ke arah kepada kesahan dan pengesahan. Okay? Yang ni lebih banyak kepada konsep. Banyak konsep. Yang ni macam mana kita nak buat. Bila kita cakap pasal kesahan, kita cakap pasal bukti. Ini fairness, ini keadilan tadi. Yang kita kata. Adil dan sama ke adil dan sama rata? Lepas tu tadi apa? Siapa yang pernah mengajar di Amalina kan? Mengajar berkeperluan khas. Kat sini lah yang kita banyak bila kita cakap pasal berkeperluan khas ni. Special needs. Ya. Kan? Kita tak nak bias lah kepada pelajar yang dia BKBM kot. Pelajar kurang upaya dan berkeperluan khas, tak salah. Lepas tu dari segi SES pun, kalau pelajar tu miskin versus pelajar B40 dengan pelajar T20, kan? Ada tak soalan-soalan yang boleh bias kepada pelajar B40? Itulah contoh-contohnya. Ini just to go. And then week ke-12, okay, kita discuss lah, wrap up discussion. Okay, revision for final exam tak adalah. Okay. Revision for quiz. Quiz 10%. Okay. Ini kalau lihat ni, kita hanya 6% ni. Sebabnya final exam tak masuk. Tapi final exam nanti kita akan buat dari segi coursework jugalah. Kita akan pecahkan. Final exam tu kita akan buat coursework. Jadi kita akan ada banyak coursework sebab kita tak buat tak buat final exam yang 40% tu. Jadi berapa kelas ambil semester ni? Doktor? Berapa kelas? 6. 6 memang heavy, especially yang tengah bekerja. Saya cakap betul-betul. 6 kelas heavy. Dan setahu saya 6 kelas ni akan ada banyak coursework sebabnya masing-masing majoriti tak akan ambil final exam. Sebab final exam sangat mencabar bila nak buat online. Dengan betul. tangan apa semua. Jadi saya nak bagi siap-siap, kena plan awal-awal, settle awal apa yang boleh lah. Ini untuk semua course. Dan sebab yang ni bayangkan, yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 60%. Lagi 40% tu kita nak tengah fikir nak buat apa ni untuk kelas ni. Okay. Jadi maksudnya akan ada homework ni mungkin akan ganti dengan quiz lah. Doktor, kita just follow apa yang dicadangkan oleh I understand Muna, but that's what I'm saying. I mean in terms of preparation, especially those who are working. Yang tak kerja saya faham, saya memang boleh fokus lah. Okay, and yang bekerja especially komitmen banyak. I understand dekat sekolah and mengaji, belajar lagi memang challenging. And especially kalau dah berkahwin, dah ada keluarga, dah ada anak, it's more challenging. So I'm just telling you ahead, kena plan awal. Okay, we are try nak bagi benda tu smooth seboleh mungkin. Okay, jadi kalau ada apa-apa masalah bagi tahu saya siap. Sebab tu saya rasa ada WhatsApp group lebih mudah. Dulu saya tak berapa suka WhatsApp group, tapi sekarang saya rasa WhatsApp group itu sangat penting, especially online. Dan basically you can reach me 24 hours. Okay, so kalau ada apa-apa masalah bagi tahu. Dan saya memang cakap presentation akan ada. Itu secara group lah. Dan akan based on topik-topik yang kita cakap, saya tunjuk kat atas ni. Okay. Dan saya nak bagi tahu ada sikit kesalahan. Ini 3.13 ni saya kena betulkan balik. Bukan remote learning, remote assessment. Maksudnya jika assessment secara online ataupun take home. Isu-isu untuk remote assessment. Maksudnya pentadsiran yang bukan secara face to face lah. Yang ni kita dah masukkan baru, cuma dia bukan remote learning. Remote learning ni macam kita buat ni tengah sinkronis ni. Kena face kan. Kita tengah bercakap sinkronis ni maksudnya pada masa yang sama you guys ada masalah dengan tak dengar and everything. Masa ada masalah tapi still sinkronis, maksudnya kita dengar live. Sinkronis nanti dalam WhatsApp lah. Kan saya bagi bahan-bahan, lepas tu bila ada masa lapang tengok lah. Okay.
Those are the things. Tapi kita nak ganti dengan remote assessment. Bukan remote learning. So itu saja. Nanti saya nak update ni, saya akan update balik dalam online learning. Okay. Faham. Sebab kita nak habis dalam setahun, saya faham lah. Okay. So time to plan. Okay. And kalau tak organize memang akan stress. Saya cakap betul. Tapi insyaAllah kalau okay, kalau ikut sequence dan ikut the timing, insyaAllah things will be good. Boleh habis dalam setahun. Okay, yang ni sebelum kita wrap up hari ni, okay, faham dulu, tengok dulu konten. Course assessment ni kita tak detail, tapi benda yang dalam syllabus tu basically apa yang kita buat, dan kita ada lagi 40% yang kita tak cover. Okay, and then decide carefully on your teammate group. Saya tak kisah nak kawan, kalau kawan satu sekolah okay, macam Imah dengan Niza okay kan, yang mana boleh bekerja. Dan saya tak kisah kalau satu group semua perempuan, ada setengah dia kata kena campur and everything, I don't mind. Yang boleh, yang selesa, yang tak gaduh. Sebab 2 semester saya dah ada pengalaman dengan group di PLI, ada yang memang full time students, bila dia join dengan student yang dah bekerja, dia jadi gaduh. Sebabnya dia ni tak buat kerja, dia ni tak buat kerja, dia ni problem, ada masalah family and everything. We understand everything. Tapi kau boleh cari yang betul-betul serasi, yang boleh faham. Sebab kadang-kadang dia ada always give and take. Yang tu is beyond my control. Okay? Kena sama-sama. And tapi kita kena ada tanggungjawab dengan sesama group member lah. Dan tak salah, nanti ada satu kita akan bagi peer assessment. Peer assessment tu rakan yang akan bagi markah. Dan bila rakan bagi markah, saya bukan terima bulat-bulat lah. Saya akan siasat lah dulu. Kalau dia bagi markah memang rendah sangat-sangat, saya akan siasat. Okay, saya akan make sure betul ke saja nak naya je kawan-kawan dia. Okay. Those are the things yang, dan it's ongoing Q&A. You boleh keep asking me in the WhatsApp group. Because I understand memang cabaran. Belajar online memang cabaran. Okay. And dalam masa setahun nak ambil 6 kursus itu memang 2 semester lepas pun dia orang ambil 6 kursus juga. Dan that's why it's very hectic. Masa tu dia orang dalam kampus jumpa sama-sama ni, especially online. Seorang di Shah Alam, seorang di Banting, seorang di Macang, seorang di Jitra Changlun. So faham lah. Dan mesti ada seseorang yang akan kata ada isu lah dengan dia punya teknologi whatsoever. Okay. First thing first ni, yang ni saya tunjuk dulu bahan-bahan lah untuk ni. Kalau yang rasa selesa boleh beli buku ni. Buku pengukuran dan penilaian ni okey, dalam bahasa Melayu mudah faham. Teori ujian ni pun ada dekat kita punya UM Press. Ni saya bagi link dia. Ni link DBP. Ini Prof Isha, Prof Madia Muhammad Isha Awang. Dia tulis. Ada banyaknya saya, tapi saya cakap betul kalau kelas saya lebih kepada saya punya nota lah. Tapi kalau rasa perlu dalam bahasa Melayu, ini yang Rosnah Hashim dengan RC Tambi pun, dua-dua ni pensyarah sama pusat pengajian kita. Ni boleh beli kat UM Press, boleh beli online. Ini pun boleh beli kat DBP online. Okay, yang ni nanti saya bagi scan copy untuk first chapter. Standards ni. Sebab saya kata tadi kalau dekat Amerika lebih kepada macam kilang kan. Bila kilang dan masing-masing buat exam and everything, kita kena ada satu body yang jaga quality jugalah. So ini macam basically macam undang-undang lah, buku undang-undang. Standards for Educational and Psychological Testing. Ditulis, diterbitkan oleh tiga publisher ni. Dia memang dia akan guna semua ni sebab kalau dan apa-apa kalau katalah dia kena saman ke lawsuit ke, yalah kalau ada test taker yang tak puas hati ke, student tak puas hati ke, contohnya saya kata mangga tu manis. Maksudnya boleh diterima. Kalau cikgu tu kena saman ataupun penulis item tu kena saman, dia akan balik kepada sini lah. Ada tak ciri-ciri yang yang masa dia buat item tu dia ikut tak standards yang ditentukan. Okay. And ni buku-buku lain yang bagus juga. Ni banyak dalam bahasa Inggeris lah. Ada dekat library lah.
Okay, tapi I don't think you can go to library. Ada sekarang ni library bagi buku free. So, yang tu boleh check juga. Kalau saya jumpa nanti saya share. Tapi setakat ni saya belum jumpa lagi lah. Yang ni saya jumpa satu online tapi tak full. Education testing yang Kubizan dan Borich ni. Bagus jugalah. Okay. Tapi setakat ni saya rasa apa nota saya okay. Dua buku ni pilihlah salah satu. Yang ni memang yang saya selalu guna. Yang ni sebab saya baru tahu pasal buku ni. Okay. Buku Prof Isha ni. Yang ni Prof Arsir dengan Prof Rosna. Dua-dua profesor dekat Pusat Pengajian Pendidikan. Terpulang saya tak paksa beli. Okay. Okay, yang ni tak ada apa. Yang ni saya nak tanya tadilah. Tapi saya dah tanya tadi kan. Apa pemahaman anda tentang exam, assignment, task. Semua tu assessment lah. Okay, apa pendapat anda? Ada yang tak suka. Tadi Syifa tak suka sangat kan? Lepas tu Syifa tukar. I understand. Sekarang dekat Amerika ada satu movement yang memang nak abort lah. Memang fight untuk tak ada standardized testing lah. Dia tak mau macam yang jawab-jawab multiple choice tu tak mau dah. Okay. Tapi adalah yang still lagi bagi tahu kata kepentingan dia. Macam yang tadi Kamil cerita panjang lebar. Kenapa kena faham juga apa. Kena ada test juga, kena ada kerja khusus juga. Okay. Do you think we should have assessment? I did not ask you this, but you think? How was your experience with assessment? Ada tak cikgu yang bias ke, pernah bias ke masa sekolah dulu? Do you want to be biased like them? Okay. So, apa yang kita buat, selalunya kita tak naklah jadi, apa yang kita dah, pengalaman buruk yang pernah kita alami tentang exam, we don't want things to happen like that. Kan? Okay. Okay. Yang ni pun glossary penting. Ni untuk next week punya apa? Revision sikit. Okay. Maksud measurement, pengukuran adalah saya translate. Saya ambil apa? Initiative translate. Okay. Test, ujian, assessment pentaksiran, evaluation penilaian. Okay. Ini definisi. Try dulu understand the definisi supaya kita boleh cerita konsep yang lebih mudah difahami. Okay. And these are some related issues testing. Kalau tengok kat China macam mana dia punya standardized test, tengok kesian kat budak-budak kat China. Kat Malaysia macam mana, kat Finland dia tak ada homework. Dia pun tak berapa suka test I guess. Lepas tu ada situational judgment test macam mana. Assessments for students with disability untuk kanak-kanak kurang upaya atau berpendidikan khas, berkeperluan khas tadi. Ni cultural responsiveness is basically how you can be, responsive towards different culture, different SES, different region untuk jadi lebih empathy lah kita kata responsive ni. Ada sifat empathy. Examples of different item, response formats boleh tengok jenis-jenis items ataupun kita panggil format item, MCQ, matching, sesuaikan and everything. Test accommodations. Test accommodations dia lebih kepada macam mana nak bantu kalau ada student tu macam ada keperluan untuk certain alat bantuan test ke, macam setengah student yang memang lembam ni kita bagi kamus ke, those are the test accommodations that we give. So, what do you think of this? Our education system. Ni Albert Einstein cakap lah. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Agak-agak siapa yang dapat A? Monyet. Monyet. And then, lagi? Ada lagi tak yang dapat A? Burung. Burung, okay. Ular, right. So what about the rest? So what do you think? Same exam. That's why now we are doing pelbagai jenis-jenis exam lah. Kita kata pentaksiran alternatif dah banyak. Pentaksiran berasaskan sekolah tu nak make sure kata benda-benda lain lah. Maksudnya bukan setakat UPSR yang jawab masa tu, hari tu. Betul lah masa tu lah banjir, masa tu lah mak meninggal, masa tu lah ada masalah-masalah lain. Yang satu tu je lah. Maksudnya that same exam tu kita nak pecah lagi. Okay. So that's the So Albert Einstein kata
everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So dia ingat, oh aku tak reti panjat pokok, aku ni bodoh lah. But you know, this fish has its own ability. Yang tu je lah yang kita nak. Doktor, Ya. apa nama Cikgu Imah dan Cikgu Niza dia minta leave dulu sebab mereka dekat sekolah masalah connection dengan hujan lebat kat Gubuk Panjang tu ni. Tak apa. Thank you Hassan. Saya tak tengok WhatsApp, tapi nanti saya record ni, nanti saya akan masuk dalam YouTube. Kita punya kelas ni recording. So cakap dia kalau apa-apa boleh tengok YouTube. Tak apa, kejap lagi saya bagi tahu dekat dalam WhatsApp je. Thank you Hassan. Okay, sebab dia mesej dekat WhatsApp ni, kau tak sempat nak tengok kan. Okay. Saya tak tengok lagi. Thank you Hassan, thank you. Bagi tahu dia kata no problem. Nak habis dah pun. Okay. Ni apa? Dia nak buat personalize lah. Dia lagi ada orang yang macam yang banyak pasal apa yang suka test macam saya. Kan? Kalau tak boleh cik makan lah kalau tak ada test. No, it's not like that. Tapi test is important in a way. Kan? Life is a test. Hidup kita pun ni lah satu ujian. So now tapi dia lebih kata personalize. Again lah macam yang tadi lah. Kalau ikan, test dia apa? Kalau monyet, test dia apa? Kita personalize based on one's ability. Okay? And read more here. Ni ialah apa ditulis dipublish oleh ni school saya masa saya buat PhD tu. Majalah basically. Okay? Can read more. Nak tengok. You have to test the test. Bukan. Kita dah ada test, kita kena test the test. Test tu bagus ke tak? Kan? Sebabnya kita nak tengok dia punya students academic strengths and weaknesses tapi based on personalized education. Okay. So far, this is it. Okay. And ni UM saya tak galakkan guna sebab email saya ni email UM saya ni terlalu banyak benda masuk. Kadang-kadang saya boleh terlepas pandang. Kalau tak mau cakap dalam WhatsApp, boleh email saya guna yang bawah. Ini yang alumni saya punya email. Okay. Dan siapa yang boleh singgah bila PKPD saya dia dah maksudnya lifted, dah di cancel ke apa? Macam nak cakap dalam bahasa Melayu. Maksudnya dah PKPD ni dah stop yang kat Alustar ni. I'll go back lah to my school. So siapa yang nak jumpa, bilik saya 291 sama. Okay. Kalau tak, we can just see each other online. WhatsApp. Okay. Tak pun call. Siapa yang boleh call. Okay. Muna pun ada problem internet. I know. So kalau next week, nanti saya akan buat vote kot. Siapa nak buat guna Webex ataupun siapa nak buat guna WhatsApp. Sebab saya rasa this is stressful. Tapi 3 jam nak buat guna WhatsApp, penat jugalah. Nanti kita tengoklah. Kita buat sikit WhatsApp, sikit Webex. Bila presentation buat Webex sikit, lepas tu kita bincang dalam WhatsApp ke macam mana. Because it's really challenging kalau ada setengah yang kena keluar masuk. Akan frust juga. Saya frust juga kalau kan terpaksa keluar masuk. Doktor? Ya, ada apa soalan? Doktor dekat Alustar kat mana? Dekat dekat depan Masjid Aman. Betul doktor sebab dekat rumah saya Okay. So tak apa, nanti kita bincang macam mana. Mungkin sejam kita dalam Webex. Lepas tu kita masuk WhatsApp. Macam tu lah. Okay. Sebabnya memang it's challenging. Tak tahu nak guna Zoom. Saya tahu Zoom senang. Tapi Zoom maksudnya UUM tak subscribe kat Zoom. Zoom memang okay sikit lah kalau nak masuk guna Zoom. Tapi kalau presentation ke kita guna Zoom. Okay. So saya nak tahu sebab WhatsApp saya pernah try dan ada majority suka WhatsApp. Tapi penatlah juga. Penat jugalah student. Ada yang memang boleh lost terus lah. Dan subjek assessment ni berat sikit lah saya cakap. Tapi alhamdulillah kalau kita banyak share and a lot of you ada experience in teaching, boleh share dengan kawan-kawan yang tak pernah mengajar lagi. Okay. Dan kita nak assume kata semua at the same akan dapat benda yang sama. Afan nak cakap apa ke?
Tak tahu doktor. Okay, Rosli? Any suggestion? Ada suggestion? Selain daripada WhatsApp, selain daripada Webex ni, ada apa suggestion lagi tak? Nak guna, medium apa yang kita boleh guna ni? Tanya. Assignment group tu satu group berapa orang ya doktor? Satu group tak boleh lebih daripada 4 orang. Sebab kita ada 30 lebih kan, 32. So saya assume kita ada 8 group. 4 orang macam tu kot. Cikgu. Okey doktor. Okay. Doktor, Ya? kenapa saya rasa macam doktor familiar macam saya pernah nampak. Doktor dulu ada pernah mengajar dekat mana sekolah kan? Saya mengajar dekat sekolah Syed Omar. Datuk Syed Omar. Selain daripada tu? Selain daripada tu saya mengajar kat Insaniah. Oh, okay. Saya Syarifah memang- Rozia pernah mengajar kat Syarifah Rozia? Syarifah Rozia mak saya. Mak saya Cikgu Nur Kazimah. Oh, Saya anak okay. dia. Apa? Amalina student dia mengajar belajar. Dulu saya pun Syarifah Rozia. Oh, okey. Kenalan mak saya. Mak saya yang garang tu. Tak garang. Dia kata dia pernah kejar student punya penyapu nak turun lab lah. Tapi bukan sekolah ni, sekolah lain. Sekolah yang ada budak lelaki. Syarifah Rozia semua budak perempuan kan? Betul. Saya memang rumah saya sebelah Syarifah Rozia lah ni. Oh, sebab saya rasa doktor macam familiar. Macam pernah nampak. Mungkin lah sebab kat Asma saya ada banyak kawan lah kat Asma. Cuma ada 2-3 orang kat apa student Asma. Tapi apa kalau Syarifah Rozia memang mak saya. Mak saya. Dari situ saya memang selalu pergi siram pokok. Kalau dulu dia ada projek kitchen garden tu saya lah duk pergi siram pokok. Oh. Okay. Nice to know that like there's connection somewhere. Okay, everyone macam saya cakap tadi saya nak suggestion lah kalau kita buat separuh-separuh yang tu the best yang saya rasa boleh setakat ni dan setiap Webex session saya record insyaAllah. Macam yang awal-awal tadi tu saya terlupa. Kalau apa-apa remind saya. Kalau Webex tu kita record sejam pun cukup, lepas tu kita move ke WhatsApp. Kita buat apa yang boleh. Okay. Okay ke? Okay doktor. Okay pun. Ikut doktor. Okay. Tak apa. Okay. So kita stop sini dulu. 6.45. Kita stop 15 minit awal. Okay. Thank you everyone. Apa-apa cakap kat WhatsApp. Okay. Nanti saya share link dalam YouTube. Boleh tengok juga kalau tinggal apa yang Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Doktor, terima kasih. Okay. Terima kasih doktor. Sama.
Muna? Ada lagi ke? Muna boleh exit. Saya nak end dah ni. Mungkin Muna?